takwanya. Saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa ini mereka akan mendapat hadaiqa wa a'naba. Mereka akan dikurniakan kebun-kebun yang indah, yang cantik di syurga nanti. Ni kita semua nak syurga tak? Nak syurga tak? Kita semua nak syurga. Dunia ni bukan tempat kita tinggal. Dunia ni adalah tempat meninggal. Sebab itulah, pernah tak kita baca surah Al-Mulk? Selalu kan kita baca surah Al-Mulk. Perasan tak dalam ayat yang kedua? Dalam ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terjemahan dia apa? Alladzi khalaqal maut. Allah yang menjadikan mati. Wal hayah, Allah yang menjadikan hidup. Liyabluwakum, supaya Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu, siapakah di antara kalian orang-orang yang baik amalannya. Okey, ayat yang kita nak tengok saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, perhati ayatnya, allazi khalaqal mauta wal hayah. Pasal tak ayat tu kenapa dimulakan ayat itu dengan mati? Pasal tak? Cuba tengok siapa yang ada Al-Quran, cuba tengok siapa yang ada handphone buka Al-Quran, cuba tengok dalam ayat itu kenapa disebut allazi khalaqal maut. Kenapa disebut mati dulu? Kita hidup kan mati sekarang ni. Kenapa dalam ayat ini disebut allazi khalaqal mauta, baru sebut wal hayata, baru sebut hidup? Ni kita duk baca surah Al-Mulk setiap hari ni. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Sebut al-maut dulu, mati dulu, baru sebut wal hayata, baru sebut ni hidup. Pernah tak kita terfikir baca surah ni, pernah terfikir tak? Malam ni kita fikir sekejap. Kenapa disebut al-maut dulu? Allah lah yang mentakdirkan, Allah lah yang menjadikan, Allah mentakdirkan adanya mati dan hidup. Ni seseorang di antara kita semua sekarang ni dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk Allah Taala uji kita sama ada kita ini antara hambanya yang terbaik amalannya ataupun sebaliknya. Maka dalam ayat ini saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, wa qala Qatadah berkata, arada mautal insan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat allazi khalaqal mauta. Kenapa disebut khalaqal mauta? Sebab Allah Taala mengkehendak kita mati. Allah Taala nak kita mati. Siapa yang tak nak mati angkat tangan? Ada yang tak nak mati tak kat sini? Kita ni wanted. Kan? Kita ni semua dikehendaki mati. Sebab tu disebut al-maut. Kata Abu Qatadah, aradal maut al-insan. Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki apa dia? Allah Taala nak manusia ini mati. Sebab tu hidup kita kat dunia ni bukan tinggal. Kita bukan nak tinggal kat dunia ni. Kita ni nak meninggal kat dunia ni. Wa hayatuhu, dan hidupnya fid dunya, hidup seseorang itu di dunia, ja'alallahu dunya daru hayatin wa fana'in. Kerana apa? Kerana dunia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk apa? Untuk seseorang hidup dan binasa. Maknanya penghujung kita kat dunia ini, kita semua akan dimatikan. Tak kira lah umur kita 20 tahun ke, 30 tahun ke, 40 tahun ke, 50 tahun ke, 100 tahun ke, sampai masa kiam. Orang utara kata apa? Qalu. Orang kampung saya kata qalu. Sampai masa semua qalu. Saya dulu ingat makna qalu ni mati. Sebab apa? Sebab orang kata qalu, sambung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang utara tahulah. Kan?
Tak tahu, ataupun mungkin ada di negeri lain pun sebut benda yang sama. Orang kampung saya bila ada sebut ni, kenal tak Pak Kop yang duduk di corner tu, dekat hujung kampung tu, dah qalu dah. Betul orang sebut macam tu. Orang kampung saya lah, saya tak tahulah orang kampung tuan-tuan tak tahu macam mana. Orang kampung saya sebut macam tu, dah qalu dah. Oh dah qalu dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itulah satu budaya orang kampung saya, kalau ada kemalangan ke, berlaku kemalangan ke, jatuh longkang ke, sakit ke, try sebut innalillah, dia marah. Sebut kata Pak Mat sakit masuk hospital, cuba sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia marah. Uish, tak mati lagi. Sebab dia faham qalu tu makna mati. Maka digunakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un tu khusus untuk orang yang dah mati. Tu orang kampung saya lah. Tapi alhamdulillah orang bandar pada hari ni dah pandai cerdik dah. Tu orang yang duduk dekat sebelah rumah kita tu, dia sakit masuk hospital, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia faham. Sebab apa? Alladzina idza asabathum musibah. Maksudnya siapa yang ditimpa musibah, tak kira lah musibah tu tak semestinya mati. Apa saja musibah, kemalangan musibah dah, musibah rumah terbakar musibah dah, musibah aksiden musibah ada, musibah segala apa saja musibah, sakit, demam, apa semua tu musibah. Maka apabila seseorang ditimpa musibah, maka mereka akan mengucapkan apa? Qalu tu bukan makna mati. Qalu tu maknanya mereka akan mengucapkan, mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kena faham kat situ. Alhamdulillah kot. Mungkin orang kampung saya pun dah faham dah sekarang ni. Dulu-dulu cerita orang tua-tua dulu, memang dia tak faham. Dia ingat qalu tu mati. Sebab tu dia guna bahasa qalu, lepas tu jom kita pergi qulhu. Kan? Orang kampung dulu kan. Jom. Nak pergi mana? Tu lah. Tadi kan dah mati dah. Pak Kop tu kan dah mati dah. Jom lah. Dia dah qalu dah. Malam ni kita buat qulhu lah. Qulhu tu apa dia? Tahlil lah. Tapi orang tak sebut tahlil, dia sebut qulhu. Macam-macam orang kampung dulu kan, dia pandai guna istilah tu. Sekarang ni kita tak guna dah. Kita buat majlis jemputan tahlil lah, apa semua, tak sebut lagi qulhu. Itu orang dulu-dulu. Saudara-saudari hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dunia ini untuk manusia hidup sementara sahaja. Kerana apa? Kerana dunia ini daru hayatin, tempat manusia hidup, wa fanain, dan akan tiba masanya manusia semua akan dibinasakan. Manusia semua akan mati. Sama ada mati dah sampai masanya, ataupun mati dah kiamat, hancur dengan kiamat. Yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Semua akan merasai mati. Tidak ada sesiapa pun yang terlepas. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut wahayah, kan, al-maut wal hayah, dan disebut hidup. Kenapa disebut hidup? Wa ja'alal akhirah, kerana hidup itu adalah di akhirat nanti. Ni kita nak hidup lama kat mana ni? Kat dunia ke kat akhirat? Kita nak hidup lama kat akhirat. Dunia ni paling lama kita hidup pun mungkin 80 tahun, mungkin 90 tahun. Kalau 100 tahun pun ramai dah tak nak. Saya baru-baru ni saya jumpa seorang haji dekat satu surau. Nama surau pun lebih kurang nama surau ni juga, tapi bukan di sini, surau lain. Saya jumpa seorang haji tu. Saya kata, haji kuat lagi haji no? Boleh lah ustaz, 80 lebih lah umur dia. Dia bawa kereta Mavi. Lagi jumpa haji naik kereta Mavi lah kat sini. Kan? Saya kata kuat lagi haji. Kuat lah lagi, boleh lah ustaz. Lutut pun dah bergegar dah, dia kata. Tapi alhamdulillah lah masih boleh datang ke surau. Saya ni ustaz dah puas dah hidup. First time jumpa orang kata puas hidup ni. Puas dah lagi hidup kita. Kalau tanya orang muda-muda tak puas lagi hidup. Haji ni sebut, dia kata saya ni dah puas dah hidup ustaz. Semua dah dapat dah, semua dah ada dah. Rumah pun dah ada, kereta pun dah ada, habis dah pencin, anak-anak pun dah besar, tak pening kepala dah, cucu-cucu pun dah ramai dah. Saya ni ustaz kalau mati pun saya redha dah. Tu dia. Maknanya dia prepare untuk matinya. Tak ada fikir dah.
Tapi saya pernah jumpa juga orang tua juga, tapi muda sikit daripada orang tua tadi lah. Umur 80 tahun tu, dia 70 tahun. Dia main forex. Kan? Saya terjebak juga dengan dia dulu. Bukan terjebak main forex tak. Dia ajak saya pergi rumah. Ya, mula-mula dah duduk kedai mamak, duduk sembang dah sampai pukul 1 pagi. Saya dah mengantuk tersangka dah. Dia kata, Ustaz singgah rumah saya dulu. Orang tak puas singgah rumah dia. Dia pergi bilik kecil dia. Bilik kecil dia ada satu komputer. Kan? Dan satu komputer dia pun buka. Ustaz tunggu sekejap Ustaz. Duduk tengok. Saya tak reti kan, saya duduk tengok lah. Penuh garisan dekat tu dia buat dia punya garis. Tak tahu garis apa, saya tak tahu lah. Kan, dia duduk tanda lah garis tu. Lepas tu saya tanya dia, apa ni Haji? Oh, dia buat forex Ustaz. Oh, forex. Time pukul 3-4 pagi tu, yang time tu nak kena jaga tu. Punya semang kan, tak sedar tu pukul 4 pagi, tak selesai lagi dia duduk main benda tu. Saya kata, Haji tahan tu. Biasa Ustaz, sejak umur 50 tahun lagi saya buat ni. Tu dia, sejak daripada umur 50 tahun. Cuba bayangkan 20 tahun dah duduk main benda tu. Saya kata, macam mana Haji untung kau? Sekejap untung, sekejap rugi, biasa Ustaz. Kan? Yang banyak rugi daripada untung. Mula start main yang free tu, dapat free tu. Kan? Sampai hari ni dia kata, kena tambah duit sendiri. Oh, nampak sangat orang kata. Kalau tak jaga, dia kata, memang habis. Mata ni kena sentiasa dengan desktop tu. Sentiasa dengan komputer. Saya kata Masya Allah, kalau mata Haji dah latih lah, tak kata depan lah. Kalau mata Haji boleh duduk tahan sampai beberapa jam-jam depan Quran, oh hebat kan. Dia boleh tahan mata dia depan komputer, saudara yang dikasihi Allah, berjam-jam. Bukan sekejap main benda ni, saya tak tahulah siapa yang pernah main, saya tahu. Cuma hari ni dah tukar sikit trend main pakai handphone. Kan, dulu pakai desktop tu. Lama dah cerita dia saya jumpa Haji tu. Saya kata Masya Allah, hebat Haji, hebat. Saya tak pandai langsung bab-bab ni. Kehidupan kita lama mana? Berapa lama kita nak? Ada yang dah puas dah hidup dia. Dia tak nak dah hidup dah kat dunia ni. Cukup dah. Dia kata kalau dia mati pun dah cukup dah. Apa pun dah ada dah. Sebenarnya haji ni bukan nak sangat, dia seronok-seronok aja. Dia ada semua dah, rumah ada semua ada. Tapi dia kata jadi hobi. Jadi hobi. Kalau tak buka forex ni tak senang tidur, dia kata. Tak boleh tidur. Lepas dah habis dah jaga baru dia boleh tidur, dia kata. Tu yang kadang-kadang subuh ke laut. Allahu akbar. Nah, yang tu yang kita tak sedap dengar tu. Kadang-kadang subuh ke laut tu yang kita sedih dengar sebab umur 70 tahun. Kalau mati depan komputer, na'udzubillahi min zalik.